Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Sejarah tingkatan 2, bab 4. Bertajuk Agama dan Kepercayaan serta keunikan warisan kerajaan alam Melayu. Jadi dalam bab ini akan ada dua perkara yang kita akan lihat. Pertama kita akan lihat agama dan kepercayaan. Kita akan pergi lebih detail agama setiap kerajaan itu. Dan kedua ialah keunikan warisan. Kita akan lihat apakah warisan yang daripada zaman kerajaan Melayu telah wujud sehingga hari ini masih diamalkan. Jadi itu dua perkara. Kita lihat perkara yang pertama, agama dan kepercayaan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena faham apa itu maksud agama. Secara definisinya agama ialah sistem berkaitan dengan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Jadi apa-apa sahaja yang berkaitan dengan penyembahan Tuhan, itu kita gelar agama. Manakala kepercayaan didefinisikan sebagai satu pegangan yang diyakini yang dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Maksudnya dia berpegang pada satu perkara yang dia yakin akan membentuk ataupun menjadi panduan terhadap kehidupan mereka. Itu kepercayaan. Kepercayaan tidak berkaitan dengan Tuhan, maka agama berkaitan dengan Tuhan. Jadi kita lihat yang pertama sekali, kepercayaan dalam kerajaan Melayu ada dua. Yang pertama, animisme. Animisme bermaksud kepercayaan setiap makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Jadi mereka percaya bahawa kehidupan, makhluk, tumbuhan ini mempunyai satu semangat ataupun mempunyai roh. Dan diorang percaya bahawa makhluk halus dan diorang juga menyembah roh nenek moyang mereka, iaitu kita panggil hyang. Dan penyembahan roh nenek moyang ini adalah untuk mereka percaya bahawa apabila mereka menyembah roh nenek moyang mereka akan mendapat kebaikan dalam kehidupan mereka dan menghindari daripada keburukan dalam kehidupan mereka. Jadi itu kepercayaan animisme. Baik. Yang sebagai contoh ialah perayaan Hari Moyang dalam masyarakat Temuan di Selangor. Itu sebagai contoh. Yang kedua kita lihat kepercayaan dalam dinamisme. Apa yang dimaksudkan dengan dinamisme? Dinamisme ialah kepercayaan terhadap kekuatan ataupun semangat. Ataupun nama lainnya mana. Jadi dalam dinamisme mempercayai bahawa suatu benda atau makhluk itu mempunyai semangat yang boleh mempengaruhi hidup seseorang. Sebagai contoh, mereka percaya bahawa tanaman padi ini mempunyai semangat mana. Jadi apa yang mereka buat? Diorang melakukan penyembahan ataupun pemujaan semangat tanaman tersebut dan mereka yakin akan memberi satu hasil yang banyak terhadap tanaman tersebut. Jadi itu dinamisme. Jadi perbezaannya ialah animisme mempercayai roh nenek moyang mereka akan membantu memberi kebaikan dan menghindar kepada keburukan dan kehidupan mereka. Manakala dinamisme mana diorang percaya bahawa benda-benda kehidupan ini mempunyai semangat dan mereka menyembah semangat tersebut supaya semangat tersebut akan memberi mereka hasil pulangan yang lebih baik. Jadi itu animisme dan dinamisme. Itu kepercayaan dalam kerajaan alam Melayu yang rata-ratanya mereka mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Baik, sebenarnya kita lihat agama. Agama dalam kerajaan alam Melayu ini, seperti yang kita belajar sebelumnya, ada 3 agama utama, iaitu agama Hindu, Buddha dan agama Islam. Jadi kita lihat agama yang pertama, kerajaan yang pertama, kerajaan Funan. Agama yang mereka anuti adalah agama Hindu dan Buddha sejak abad pertama. Dan pemerintah mereka pada satu ketika dulu, Fan Shiman, iaitu pemerintah kerajaan Funan, dia memainkan peranan untuk menyebarkan agama Buddha. Dan bukti kewujudan agama Buddha di kerajaan Funan ketika itu ialah Candi Go-Keti. Dan candi-candi yang dijumpai ini merupakan satu bukti di mana wujud kepercayaan ataupun agama dalam suatu kerajaan tersebut. Sama juga.
Okay, melalui candi tersebut, pelbagai perkara kita boleh jumpa. Kita jumpa agama apa, kita boleh jumpa tulisan dan bahasa apa yang digunakan. Itu pentingnya sumber-sumber sejarah seperti candi ini. Itu kerajaan Funan. Sekarang kita lihat kerajaan Champa. Kerajaan Champa ada 3 perubahan ataupun penyebaran agama yang berlaku. Yang pertama agama Hindu, buktinya candi di lembah Minso. Kedua agama Buddha, buktinya candi Dongduong. Dan seterusnya agama Islam. Apa buktinya? Buktinya batu bersurat tahun 1035. Jadi kerajaan Champa wujud penyebaran 3 agama ini. Dan agama Islam tersebar di Champa. Buktinya batu bersurat dan serta ada batu nisan pada tahun 1039 yang membuktikan penyebaran agama Islam. Dan agama Islam tersebar dengan pesatnya di kerajaan Champa ketika abad 14 waktu Sultan Zainal Abidin. Baik. Seterusnya kita lihat kerajaan Sriwijaya. Baik, kerajaan Sriwijaya, agama utama ketika itu ialah agama Buddha. Sehinggakan ada seorang pendeta Buddha yang bernama Aising. Bernama Aising. Dia datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskrit dengan tujuan untuk dia menterjemahkan kitab Buddha ke dalam bahasa Sanskrit supaya dapat disebarkan di Sriwijaya. Bukti kewujudan agama Buddha di Sriwijaya ini melalui Candi Muara Jambi dan ada beberapa candi lain seperti Candi Muara Takus. Baik, sekarang kita lihat kerajaan Angkor. Dalam kerajaan Angkor terdapat agama Hindu pada awalnya. Dan bukti wujudnya agama Hindu ialah Angkor Wat. Angkor Wat itu ialah candi untuk agama Hindu di kerajaan Angkor. Maka semasa pemerintahan Jayavarman V, agama Hindu berubah peranannya. Maksudnya agama utama ketika itu daripada Hindu berubah kepada agama Buddha. Pada abad ke-12. Selanjutnya kita lihat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dia special sikit. Hindu dan Buddha agamanya berkembang serentak ketika itu. Berbeza dengan kerajaan lain, mungkin Hindu dulu baru Buddha dan sebagainya. Tetapi Majapahit, Hindu dan Buddha berkembang serentak sehingga kan mereka saling mempengaruhi. Budaya keagamaan itu mempengaruhi satu sama lain. Maka Hayam Wuruk, seorang pemerintah ketiga telah menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dipanggil Tripaksa. Jadi Tripaksa itu ialah penyatuan agama Hindu dan Buddha pada abad ke-14. Dan pada masa yang sama pada abad ke-14 ketika itu kerajaan Majapahit juga menerima penyebaran agama Islam dan ini dapat dibuktikan apabila ada seorang pegawai kerajaan Wu Ping ketika itu dia menganut agama Islam dalam kerajaan Sriwijaya. Dan selepas kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Demak menggantikan Majapahit sebagai pusat penyebaran agama Islam. Itu Majapahit. Dan kita perlu ingat Majapahit ini sekarang ialah berada di kawasan Indonesia. Seterusnya kita lihat kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua menerima agama Buddha, serta agama Hindu. Buddha dahulu pada abad ke-5, kemudian baru tersebar agama Hindu. Dan pada abad ke-12 berlaku penyebaran agama Islam dan pemerintah Kedah Tua yang ke-9 ketika itu Maharaja Jabaraja memeluk Islam. Maka berlaku penyebaran agama Islam. Dan sekali kerajaan Gangganegara, dipercayai menganut agama Buddha dan buktinya ialah adanya arca Buddha di Lembah Kinta serta ada patung Buddha Avalokitesvara. Itu kerajaan Gangganegara. Jadi sekarang kita lihat pula keunikan warisan. Keunikan warisan ini apa maksudnya? Sesuatu warisan ataupun amalan daripada kerajaan alam Melayu itu yang diwarisi sehingga hari ini. Dan sehingga hari ini masih ada lagi warisan-warisan ataupun keunikan yang diamalkan. Jadi kita akan lihat beberapa perkara
yang menjadi keunikan warisan alam Melayu sehingga hari ini. Okay, ada 5 perkara. Perkara yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja. Okay. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan beraja ini dan kenapa ia digelar warisan? Kerana ketika itu mereka mengamalkan sistem pemerintahan beraja dan sehingga hari ini sistem pemerintahan beraja ini masih lagi wujud. Okay. Jadi itu kita panggil warisan. Jadi ada 3 perkara utama. Yang pertama ialah pemilihan raja. Pemilihan raja seperti yang kita tahu, sehingga hari ini pemilihan raja itu ialah berasaskan keturunan. Jadi kalau anda tak ada darah keturunan raja, maka anda tidak boleh menjadi seorang raja. Dan raja ketika itu dianggap suci. Okay? Tetapi untuk kerajaan Funan dan kerajaan Champa, golongan tentera juga boleh menjadi seorang raja. Kalau dalam kerajaan Majapahit, golongan wanita boleh dijadi sebagai raja. Okay, tetapi yang itu tidak diwariskan sehingga sekurang-kurangnya sehingga ke Malaysia lah. Tidak, kita mewarisi pemilihan raja yang berasaskan keturunan. Okay, yang kedua, kedudukan raja. Okay, kedudukan raja ketika itu dianggap sebagai titisan dewa dan masih dihormati untuk agama Buddha dan agama Hindu. Mereka mengaitkan raja atau pemerintah mereka ini dengan Tuhan mereka, dengan dewa mereka. Jadi wajib dan mesti dihormati. Manakala dalam Islam, okay, Islam memperkenalkan konsep khalifah, okay, iaitu konsep ketua dalam agama Islam. Okay, dan pada ketika itu, siapa yang mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan mereka ketika itu. Okay. Dan seterusnya ialah gelaran pemerintah. Untuk agama Hindu dan Buddha, mereka memberi gelaran yang pelbagai, okay, seperti raja, maharaja. Okay, bila datangnya agama Islam, gelaran raja ini ditukar kepada sultan. Jadi gelaran-gelaran yang diberikan kepada raja-raja ini ialah bertujuan untuk memberi atau menggambarkan kebesaran kuasa mereka supaya mereka dihormati dan ditaati. Okay. Dan ada juga golongan yang golongan raja diberi gelaran mengikut identiti kerajaan mereka. Contohnya kerajaan Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya, mereka menggunakan gelaran Sanskrit Varman. Okay. Okay, itu sistem pemerintahan beraja. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Okay, yang diwarisi sehingga hari ini. Maksudnya pemerintah kita hari ini, kebijaksanaannya juga merupakan warisan daripada kerajaan alam Melayu ini. Sebagai buktinya apabila pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan di kawasan strategik. Okay? Di mana satu masa dulu mereka memilih pesisir pantai sebagai tempat untuk membangunkan pemerintahan, pusat pemerintahan. Kerana apa? Kerana mudah untuk melakukan kegiatan pertanian, terdapatnya sungai sebagai laluan pengangkutan, berhampiran dengan laluan perdagangan dan adanya penunjuk arah kapal. Okay? Jadi kebijaksanaan ini diwarisi sehingga hari ini apabila pemerintah kita ingin membuat suatu keputusan dalam mendirikan pusat pemerintahan. Yang kedua, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ini daripada dahulu kita telah belajar berlakunya hubungan di antara kerajaan dan kerajaan lain. Sebagai contoh, hubungan persahabatan, bantuan kedokteran serta perkahwinan. Hubungan persahabatan ini sehingga hari ini masih wujud lagi hubungan persahabatan antara kita dengan negara luar dan sebagainya. Okay. Okay, sebagai contoh hubungan persahabatan Sriwijaya dengan China. Okay, bantuan kenderaan Maharaja Chola dari India menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan. Dan perkahwinan pula, perkahwinan pemerintah Majapahit Radin Wijaya, okay, dengan puteri kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Okay. Alright. Itu kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga ialah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pula yang diwarisi sehingga hari ini ialah aktiviti pertanian. Okay, yang disebabkan apabila pemerintah ini memanfaatkan kesuburan tanah. Okay, sehingga hari ini ada tanah subur, kita laksanakan aktiviti pertanian. Yang kedua, mencipta sistem pengairan. Contohnya Barik ketika satu masa dahulu dan sehingga hari ini kita masih ada lagi sistem pengairan untuk mengairi air ke pertanian. Dan akhir sekali pelabuhan. Okay, pelabuhan ada 3 jenis pelabuhan. Pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan pelabuhan entrepot.
Pelabuhan pembekal ni maksudnya ialah dia merupakan satu pelabuhan di mana dia menjadi pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan untuk meletakkan bekalan makanan kepada pedagang. Jadi itu maksudnya pembekal, dia membekalkan barang dagangan serta bekalan makanan kepada pedagang. Jadi maksudnya barang-barang dagangan yang hendak diniagakan, bekalan makanan untuk pedagang dikumpulkan di pelabuhan pembekal. Manakala pelabuhan kerajaan ialah ia merupakan pelabuhan pembekal yang berkembang disebabkan adanya pemerintahan dan pentadbiran yang berlaku di kawasan pelabuhan tersebut. Maka ia menjadi pelabuhan kerajaan. Maksudnya dia dah naik pangkat lah. Contohnya mungkin macam sekarang kalau negeri, ia merupakan satu negeri. Tapi kalau ada pentadbiran pemerintahan, ia menjadi ibu negeri kepada negeri tersebut. Jadi itu sama konsep dengan pelabuhan kerajaan. Dia berkembang daripada pelabuhan pembekal menjadi pelabuhan kerajaan kerana berlakunya pusat ataupun wujudnya pusat pemerintahan dan kerajaan di pelabuhan tersebut. Dan sekali pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot ialah pelabuhan yang menjadi tumpuan pedagang. Untuk berjual beli, untuk menukar barang, mengedar barang. Jadi orang daripada kerajaan luar datang untuk berjual beli, untuk melakukan perdagangan di pelabuhan entrepot. Itu perbezaan tiga pelabuhan ini dan sehingga hari ini masih ada lagi pelabuhan entrepot dalam negara kita. Alright, kita pergi lihat yang keempat, warisan yang seterusnya itu perkembangan sosio-budaya. Jadi perkembangan sosio-budaya ini kita pecahkan pada tiga seperti kita belajar sebelum ini, sistem tulisan, persuratan dan seni bina. Apa yang dimaksudkan dengan sistem tulisan dan bahasa ini? Apabila warisan itu sehingga hari ini masih ada. Dan perkembangan sistem tulisan ini sebenarnya dipengaruhi daripada luar juga. Sebagai contoh, tulisan Pahlawan dan Kawi ini datangnya daripada India tetapi digunakan dalam kerajaan Alam Melayu. Sama juga daripada huruf-huruf Arab yang diubah dan seterusnya mewujudkan tulisan Jawi yang menjadi warisan orang Melayu sehingga hari ini. Yang kedua, persuratan. Persuratan ini merupakan bukti-bukti yang penting untuk kita mempelajari sejarah dan ia menjadikan warisan sebagai contoh batu-batu bersurat yang dijumpai, manuskrip-manuskrip, karya-karya dalam kerajaan Alam Melayu. Jadi dua perkara ini menjadi persuratan atau warisan sehingga hari ini sebagai bukti kewujudan kerajaan-kerajaan lalu. Dan sekali seni bina. Seni bina ini satu masa dahulu dibina untuk memudahkan kehidupan mereka. Sebagai contoh, candi menjadi tempat pendidikan, tempat penemuan, tempat beribadat, kapal untuk memudahkan perdagangan mereka. Jadi sehingga hari ini masih ada lagi peninggalan warisan ini yang kita dapat lihat. Contohnya seperti Angkor Wat. Dan juga penciptaan candi dan kapal ini sebenarnya melahirkan petukang-petukang yang handal dalam kerajaan tersebut. Iaitu perkembangan sosio-budaya. Dan sekali amalan beragama. Apa yang dimaksudkan dengan amalan beragama dalam tajuk ini ialah amalan beragama ini sebenarnya telah diamalkan daripada kerajaan Alam Melayu tersebut. Kerana dalam kerajaan Alam Melayu itu terdapat tiga agama utama tersebut, Hindu, Buddha dan Islam. Jadi amalan beragama ini diwarisi sehingga hari ini. Sebagai contoh, adanya sifat terbuka. Di mana dalam masyarakat itu adanya agama Hindu, Buddha dan Islam. Dalam satu masa yang sama. Jadi tiada persekitaan, tiada perbalahan. Jadi itu pertama. Yang kedua, adanya sifat toleransi. Di mana candi-candi dahulunya, candi Hindu, candi Buddha, dibina secara berhampiran. Dan tiada masalah sehingga hari ini, pembukaan masjid, pembukaan kuil, pembukaan toko tidak menjadi masalah dalam negara ini kerana sifat bertolak ansur masyarakat. Ketiga, amalan beragama ini menjadi simbol rakyat dan raja. Kerana amalan beragama ini menunjukkan bahawa suatu masyarakat itu mempunyai seorang raja dan raja itu menjadi ketua kepada agama tersebut. Nombor 4, untuk orang-orang yang mempunyai amalan beragama ataupun mahir dalam ilmu agama ini,
kalau dahulunya mereka mendapat tempat dan status yang istimewa dalam kerajaan sebagai contoh pentadbiran dan menjadi penasihat pemerintah. Sehingga hari ini juga mereka yang mempunyai kemahiran ataupun ilmu dan agama ini mereka diangkat menjadi mufti, menjadi penasihat dalam kerajaan, okey, kerana kemahiran mereka. Jadi warisan itu masih diteruskan. Dan akhir sekali, amalan beragama ini menjadi satu lambang keagungan. Sebagai contoh, wujudnya masjid-masjid, adanya tokong-tokong. Kalau satu masa dahulu, candi-candi tersebut menjadi lambang keagungan agama mereka. Okay, selain itu, ia merupakan menjadi sebagai pusat ibadat dan pendidikan. Sehingga hari ini, peranan seperti candi, seperti masjid itu masih lagi mempunyai peranan yang sama sehingga hari ini. Okay. Jadi, 5 perkara ini kita gelar keunikan warisan kerana warisan ini telah diturunkan daripada tahun abad ke-9, abad ke-8. Warisan itu masih lagi wujud sehingga abad ke-21. Sebab itu kita panggil warisan-warisan ini merupakan warisan yang unik kerana ia belum lapuk di telan zaman. Okey. Baik. Jadi untuk hari ini kita telah belajar 2 perkara. Pertama, kita telah lihat agama dan kepercayaan di dalam kerajaan alam Melayu. Okey. Dan kedua, kita juga telah lihat keunikan warisan dalam kerajaan Melayu itu yang sehingga hari ini masih ada lagi yang diamalkan. Okey, perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan agama kita, budaya kita masih lagi diamalkan sehingga hari ini. Okey. Baik, jadi secara kesimpulannya, kita harus berbangga, mempunyai agama, mempunyai satu bangsa yang hebat satu masa dahulu, dan mempunyai satu warisan yang sehingga hari ini masih lagi diamalkan dan belum lagi lapuk. Jadi itu sahaja untuk bab 4. Kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.